Kuala Terengganu. Kedudukannya yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan sememangnya dikenali dengan persisiran pantai berpasir dan landau serta memiliki keindahan panorama semula jadi yang memukau. Sisinya terselit penuh dengan sejarah lampau di mana kehidupan manusia prasejarah yang dekat dengan kepercayaan alam sekitar berkemungkinan menjadi asbab dalam melengkapkan proses sekitaran sosio kehidupan manusia bagi membentuk ketamadunan dalam masyarakat suatu ketika dulu. Bumi bertuah di pantai timur semenanjung ini menyimpan 1001 keunikan yang tersendiri. Suasana yang tenang dan masyarakat majmuk yang tinggal di sini penuh dengan kemakmuran dan keharmonian. Selain terkenal dengan negeri pesisir pantai, Terengganu Darul Iman merupakan antara negeri yang sememangnya kaya dengan budaya dan adat resam. Kebudayaan yang unik serta warisan kesenian turun-temurun yang terpelihara menjadikan negeri Terengganu sebagai salah satu pusat tarikan pelancongan di Malaysia. Bagi mengekalkan budaya dan warisan, seiring dengan peredaran masa agar tidak lapuk ditelan zaman, sebuah perkampungan budaya telah dibangunkan di Losong Terengganu bagi memartabatkan kesenian budaya dan warisan masyarakat Melayu yang terdapat di seluruh daerah di negeri ini. Tidak lupa juga umum mengetahui bahawa negeri Terengganu merupakan negeri dalam alam Melayu terawal yang bertapaknya ajaran agama Islam. Jadi, sudah tentu segala kebudayaan dan kesenian yang terbentuk dipenuhi dengan unsur-unsur Islam yang unik. Kesenian dan kebudayaan merupakan dua entiti yang saling berkait rapat dan bergantung antara satu sama lain, dan ia juga menjadi amalan harian sesebuah kelompok masyarakat. Di seluruh dunia, setiap masyarakat mempunyai identiti kesenian dan kebudayaannya yang tersendiri. Lantas, ia membentuk keunikan cara hidup mereka. Tidak terkecuali juga di Malaysia, di mana rakyatnya berbilang kaum dan keturunan, pasti juga mempunyai kepelbagaian aspek seni dan budaya. Sifat multicultural ataupun kepelbagaian budaya dari sudut sejarah etnik yang meninjau asal-usul keturunan dan latar belakang sejarah, setiap etnik dari segi cara hidup mereka, sosio budaya, asal-usul, agama dan kegiatan utama turut mencorak aspek seni dan budaya. Perkara ini menjadi sebahagian daripada cara hidup dan pegangan sejak zaman berzaman lagi dan diteruskan sehingga sekarang. Jadi, hari ini kita akan menelusuri keunikan budaya dan kesenian Islam yang terdapat di negeri Terengganu yang telah dikumpulkan di Kampung Budaya Terengganu yang terletak di Kompleks Muzium Negeri, Losong Terengganu. Antara aktiviti-aktiviti yang ada di sini ialah pameran rumah tradisional, persembahan kebudayaan, demonstrasi pembuatan perahu, pameran barangan kraft tangan dan pelbagai lagi. Nak tahu apa lagi yang menarik di Kampung Budaya Terengganu? Mari kita saksikan video ini. Sekarang kita berada di Rumah Tele yang merupakan sebuah bangunan yang dibina khas untuk kaum perempuan. Di pekarangan rumah ini pula terdapat pelbagai aktiviti menarik yang disediakan oleh pihak muzium. Antaranya ialah contengan batik dan pembuatan makanan tradisi seperti etok-etok, ketupat palas dan lotlik. Mari kita saksikan. Saya nak tanya, apa keistimewaan rumah ini? Okey, seperti mana tahu, rumah ni keistimewaan dia, dia ada satu tulisan syair burdah kat atas pintu ni. Tak ada kat rumah-rumah lain. Kat rumah Limas, kat rumah tak ada, rumah ni je ada. Rumah Tela. Keistimewaan dia ni. Daripada konsep okey ni ada maksud-maksud tertentu. Ada maksud-maksud tertentu dia. Berakat Terengganu apa maksudnya? Tu saya duk tahu ke. Cuma orang-orang yang macam ulama-ulama je boleh baca ayat-ayat Quran semua-semua ni. Macam kat sini tu ada maksud yang tersendiri lah. Ya, ada maksud tersendiri. Orang-orang dahulu. Okey, macam sekarang kita nampak kan kat sini ada pelamin apa semua datang dia macam ni, lepas tu ada pakai tradisional. So maksudnya
rumah ni memang digunakan untuk buat majlis macam tu? Ya, cuma pengisian sahaja. Rumah ni antara rumah memang setiap rumah ada pengisian. Macam rumah ni berkonsepkan busana. Rumah ni berkonsep busana. Macam rumah sebelah barang lama. Macam keris. Jadi rumah ni dengan rumah sebelah lain-lain tuan? Lain-lain tuan. Yang ni daripada belakang Istana Maziah. Dan sana dekat Besut. Pakaian-pakaian lama ni ambil dari mana? Yang ni merupakan pakaian penari-penari sutra. Memang yang diambil dari Dibawa masuk buat sebagai tunjuk sajalah, tunjuk untuk macam ke baju Terengganu, songket. Maksudnya bukan dibuat khas lah pakaian. Bukan. Memang baju penari-penari sutra. Jadi kiranya pakaian ni pun adalah busana pengantin ke? Atau kalau untuk macam kes kan busana untuk pengantin, ada pakaian khas ataupun pakaian yang sama juga macam pakai songket macam tu kan? Pakaian yang sama je. Ada yang apa-apa tambahan untuk tentang ni seperti mana ni, nampak lubang ni? Ni merupakan tandas zaman dulu. Macam zaman dulu, ia asingkan mak ayah tidur kan. Mak ayah tidur dalam bilik, anak-anak tidur kat luar. Jadi dulu malang tandas kat luar, jadi digunakan ni sebagai tandas. Ni ada ciri lain yang rumah ni ada 3 ruang. Ni merupakan ruang tamu. Dapur dia ada 1 bilik. Okey. Hak ni pula dipanggil sebagai rembat. Macam gaul zaman dulu, ni tempat sebagai merewang, lipat kain, semua kat sini aktiviti yang dibuat. Daripada segi konsep dinding dia pula dipanggil sebagai dinding janda berhias. Konsep dinding dia. Ukiran dia, ukiran flora. Flora ni geometri. Ni ada 1 bilik kan? Geometri. Semua kayu ni kayu cengal. Tingkat dia pun dipanggil tingkat labuh. saya nak tanya, tingkap tu kenapa dia macam tak ada penghadang dekat bawah tu? Sebab dulu ni merupakan rumah raja. Jadi raja turun daripada tingkat tu dia tunggang gajah. Dia naik gajah straight je direct dia nak pergi tu lah. Maksudnya dia keluar dengan gajah dari sini terus ke sana, terus naik atas gajah. Saya Muhammad Azwarin bin Ahmed. So saya nak tanya, sejak bila abang mula membuat batik? Okey, batik ni kalau ikut saya buat lah. Kalau buat tu memang dalam 3 ke 4 tahun lepas. Lama tak lama baru je. Saya buat tu pun atas sebab saya nak memperhidupkan balik kesenian ni. Pasal kalau macam batik blok ni tak banyak dah tempat. Kalau di Terengganu Kelantan pun tak banyak dah tempat yang buat. Jadi kita nak buat tu, saya sambil-sambil saya belajar, saya pun nak memperkenalkan kesenian tu kepada orang ramai lah. Mana bila kita buat tu orang boleh tengok secara dekat macam mana proses dia. Sebab kadang-kadang kilang-kilang di Terengganu, kilang-kilang batik di Terengganu di Kelantan ni, dia tempat proses tu dia biasanya orang luar tak boleh masuk lah. Satunya mungkin sebab dia nak jaga dia punya design, tak mau bagi design tu orang curi. Kemudian yang kedua, ketiga tu dia kilang dia tak berapa proper lah, dengan bersepah je tempat kawasan buat kerja. Jadi mungkin dia segan lah kalau orang luar nak mari tu, dia segan lah sikit, tak sesuai. Jadi itulah asalnya saya buat tu. Saya bergiat di Lambosari di Teluk Ketapang tu, satu pusat interaktif untuk kesenian. Jadi kita buat situ, kita buat demo blok batik. Jadi orang boleh tengok situ. Itulah asalnya. So maksudnya memang abang minat lah. Memang saya minat. Saya pun sebenarnya masa belajar dulu saya memang bidang tu. Saya ambil tekstil. Di UiTM dulu memang saya ambil tekstil. Seterusnya, apa ciri penting dalam penghasilan batik? Okey, batik ni satu je. Dia mesti ada liling. Liling. Kalau dia ada liling, baru boleh panggil batik. Lilin tu jenis-jenis tertentu ke dia? Tak. Maksudnya di helaian kain tu, helaian hasil kerja tu mesti ada sentuhan batik.
sama ada dia guna blok atau dia guna canting ataupun dia guna bahan-bahan lain. Contohnya dia ambil beruh. Tapi dia celup dalam lilin, dia pun boleh panggil batik. Ataupun sponge. Dia ambil sponge, dia select, dia sapu pada kain. Bila ada efek lilin tu baru boleh panggil batik. Maknanya kalau sebelum ni mungkinlah ada. Cumanya panggilan tu dia lekat atas masyarakat setempat tu. Contohlah macam ni. Ni kain printed ni. Kain kilang yang print. Tapi orang kita panggil kain batik lepah. Di panggilan setempat tu batik lepah. Jadi dia lekat nama batik walaupun tak ada pun lilin. Tapi dia gitulah maknanya panggilan setempat. Tapi untuk istilah batik ni, ciri-ciri batik mestilah ada lilin. Kalau tak ada lilin tak boleh panggil batik. Gitu. Okey, seterusnya apakah alatan utama yang digunakan dalam percetakan batik? Okey, alat utama kalau macam saya guna batik blok. Batik blok ni hak utama dia kita kena ada blok batik lah. Blok batik ni asalnya dulu dia guna tembaga. Dan sekarang masih lagi guna tembaga, cuma agak berkurangan sebab kos dia tinggi. Jadi dia dah tukar kepada zinc. Zinc ni dia buat blok tu, dia zinc ni sama ada dia pakai besi aluminium hak nipis tu ataupun dia pakai tin minyak. Daripada tin tu dia gunting-gunting, dia buat blok tu. Dia buat corak tu. Blok batik mesti kena ada. Kemudian lilin lah. Lilin dengan dapur ni. Lilin ni dia campur juga. Dia campur dengan resin. So dua bahan tu lah. Blok dengan lilin lah. Kemudian untuk preparation untuk tempat tu kita mesti kena ada meja lah. Meja untuk blok batik ni. Meja blok batik ni dia adalah spek dia. Kena ada sponge dia, lepas tu kena ada meja dia mesti boleh buat takungan sebab kita sponge tu kita nak letak air supaya sponge tu dia lembap. Bila kita celup blok tu dalam lilin dan kita terap di atas meja tu, dia cepat beku. Lilin tu sebab dia sejuk bawah kan. Kalau lambat dia lilin tu jadi kembang, design dia tak sharp. Design dia tak sharp, tak cantik lah. Jadi dia mesti ada permukaan bawah dia tu yang sejuk lah. Kalau dulu orang pakai batang pisang. Batang pisang tu dia kopek batang pisang tu, dia buat macam buluh yang dia ketuk tu. Jadi dia guna batang pisang tu lah. Sejuk kan. Dia ada berair, dia sejuk kan, dia lembut. Jadi tekstur tu yang dia nak untuk jadi permukaan kita cop batik tu. Itulah bahan tu ialah bahan-bahan dia maksudnya. Blok batik, lilin dengan meja. Tu untuk penghasilan awal lah. Kemudiannya kita nak mewarna lagi. Lepas mewarna, kita nak rebuh dia pula, nak buang lilin dia tu. Proses dia banyak lah. Proses dia banyak. Kalau macam jenis kain yang digunakan jenis kain tu biasa cotton lah. Cotton ni banyak pula lah jenis cotton ni. Sebab dia tahan panas lah. Kalau sutera ni tak berapa sesuai dengan batik blok, tapi canting dia boleh lah. Canting boleh lah. Kalau batik blok ni jarang lah orang blok dengan sutera, jarang lah. Seterusnya, apa cabaran dalam menghasilkan batik yang berkualiti? Cabaran dia satu, cuaca. Cuaca kalau macam cuaca terang macam ni panas, okey lah. Kalau macam musim tengkujuh ni, biasanya penghasilan dia tu jadi slow sikit lah. Sebab cuaca kan, kita nak jemur kain selepas mewarna apa semua tu, kita perlukan cuaca yang cantik lah. Panas lah, kita nak hari panas lah. Itu je lah hak utamanya. Kemudian bahan mentah lah. Bahan mentah biasanya kain lah. Sebab kita di Malaysia ni kita tak ada kilang kain putih ni. Biasanya kita ambil daripada Indonesia ataupun daripada China lah. Dua tempat tu lah biasa untuk kain cotton ni. Jadi kalaulah bekalang kain putih tu putus, kita sangkut lah. Sangkut nak buat kerja tak boleh lah, gitulah. Hak lain-lain rasa tak ada benda lah. Apa perbezaan batik print dengan batik lukis dan yang mana satu yang lebih berkualiti? Okey, batik print ni sebab dia kilang.
Dia kilang cuma dia penghasilan dia tu cepat. Orang buat batik printing ni untuk penghasilan yang cepat dengan kuantiti yang banyak. Kalau kita canting dengan blok ni, dia memang handmade, memang kerja hasil tangan. Jadi dia lambat sikit. Tapi dari segi kualiti pewarnaan dia tu mesti memanglah lebih tahan kain yang handmade ni daripada batik print tu. Dan batik print ni dia punya perbezaan yang paling ketara kalau kita tengok permukaan kain dengan belakang dia tu. Kalau batik print, atas dia tu memang lawa lah. Tapi belakang dia tu agak pudar putih lah. Tu batik print. Tapi kalau batik asli ni, batik blok atau batik canting ni, bila dah siap dia tu kita hampir tak boleh nak beza depan dengan belakang. Sebab dia color dia tu memang resap sampai ke bawah. Jadi kalau macam kadang-kadang orang yang tak biasa pakai batik ni, terbalik pun dia bantai je. Tapi kalau orang biasa tu dia tahulah beza mana kan. Itulah bezaan dia. Seterusnya yang terakhir, saya tanya apa harapan abang dengan perniagaan batik ni dengan generasi muda akan datang? Dia macam ni lah. Saya harapan yang paling utama tu kita sebagai anak Melayu ni, jati diri orang Malaysia ni saya tengok rendah lah. Sebab apa? Kita sendiri pun anak Melayu ni, Malaysia, nak pakai baju batik pun malu. Tak berapa nak pakai. Kita tengok beza antara kita dengan Indonesia lah. Ke mana-mana dia pergi, dia pakai batik dia. Sampai kita pun kadang-kadang tertukar. Kita tak kenal batik kita dengan batik Indonesia. Kita kata kita pakai batik. Hari Khamis kan wajib pakai batik kan. Tapi kita pakai batik Indonesia. Itu kita sebagai orang-orang yang dalam industri batik ni kita kecewa lah. Siapa kan begitu orang tak kenal batik tempatan. Jadi batik tempatan tu mesti kita ada jati diri untuk kenal lah anak-anak bangsa Melayu ni. Kemudian dari segi orang hok bijak pandai ni di universiti ke atau di agensi kerajaan ni, dia mesti ada satu pemikiran untuk orang kata apa, untuk mix teknologi dengan batik kita ni, supaya penghasilan dia buat lebih banyak kuantiti dia. Sebab sekarang ni bila kilang batik dah banyak tak ada, penghasilan dia kurang lah. Jadi penghasilan tu kita nak banyak. Bila ada teknologi, hak tu yang boleh support untuk jadi makin cepat, makin laju. Kemudian antara harapan hak paling besarnya kilang kain lah. Kalau boleh kilang kain putih ni, kain cotton putih ni ada di Malaysia, kos akan jadi lebih rendah lah. Kita nak jual pun boleh jual rendah. Contoh kita tengok negara jiran. Sebab sebenarnya industri batik ni kita kena tengok juga negara Indonesia. Sebab apa batik dia boleh meletup sampai satu dunia kan. Antara bendanya kilang kain. Dia ada kilang kain dia sendiri. Jadi bila dia nak buat batik dia tu, kilang kain bahan mentah tu dah murah. Harga bahan mentah tu dah murah. Jadi bila dia nak buat tu, nak jual murah pun boleh lah. Kita dengan nak beli kain daripada luar ni harga dah tinggi. Lepas tu kita kadang-kadang sampai kita nak letak harga pun kita serba salah. Rasa macam mahal sangat. Tapi kalau kita kira kos kita tu padan lah dengan harga yang kita nak letak tu. Tapi tak boleh nak beat dengan harga Indonesia punya batik lah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang lebih selesa pakai batik Indonesia. Sebabnya harga murah. Kadang-kadang kita kenal, ada orang yang kenal batik Malaysia dengan batik Indonesia. Tapi sebab kekangan kewangan, nak pakai batik juga, pasal beli batik Indonesia. Tu antara benda yang kita kena tengok. Agensi-agensi kerajaan ataupun universiti-universiti ni mesti ada satu pemikiran untuk mix teknologi supaya benda tu boleh cut kos banyak. Contohnya macam sekarang tenaga kerja kalau kilang batik ni memang kita perlu ramai. Nak cuci kain, nak rebuh kain, nak kena ada sekian orang.
Kemudian nak memuati warna dia, nak kena ada sekian orang dan tenaga yang cukup banyak. Kalau orang-orang yang lemah-lemah ni kerja 2-3 hari je, lepas tu esok dah hari dah. Sebab kerja buat batik ni memang kerja yang guna tenaga yang banyak. Guna kuda. Jadi kalau boleh ringankan dengan teknologi, adalah minat orang untuk buat penghasilan batik tu. Gitulah. Saya nak tanya, apa nama makanan ni? Ini etok, nama dia etok. Ini salah satu makanan eksotik untuk Pantai Timur, Negeri Terengganu. Negeri Terengganu dengan Pahang dan Kelantan. Maknanya Kiranya dekat sini senanglah nak dapat bahan ni. Maksudnya etok ni ambil daripada laut lah. tak ada. Etok ni dia daripada sungai. Dia air tawar. Maknanya sepanjang sungai di Terengganu ni, kalau sungai Terengganu ni memang adalah etok-etok ni. Ini makanan-makanan orang, kata-kata orang, kalau orang yang duduk tepi sungai, rumah orang tepi sungai memang biasalah makan etok-etok. Kiranya memang area Pantai Timur je lah jumpa dekat. Dekat lain tu ada, tapi mungkin dia panggil nama lain, dia tak panggil etok. Sebab dekat kita, dekat Terengganu, Kelantan dengan Pahang memang panggil etok. Apa khasiat etok ni? Khasiat dia tu kita makcik nak khabar pun tak pandai juga, tapi dia salah satu makanan kita kata seafood. Maknanya kalau kerang dia besar. Samalah, cumanya rasa etok ni dia lebih manis lagi daripada kerang tu. Tapi kalau untuk Pahang, untuk Kelantan, dia orang akan buat etok-etok salai. Etok-etok salai, maknanya dia tak masak gini. Kalau kita orang Terengganu, masak gini, masak merah ataupun masak kuning, gula kuning. Masak cili api, sebab tu untuk makan dengan nasi. Sebab kuah air etok-etok sendiri, air daripada hasil dibuka ni, etok-etok buka ni, air dia ni memang manis. Sedap untuk kita buat gula kuning. Apa cara untuk membuat etok ni? Maksudnya bahan-bahan yang digunakan untuk buat masak macam ni? Mana etok-etok ni bendanya senang. Kalau bahasa orang biasa, kalau orang tak suka masak-masak gini, orang suka meratah-ratah tu, dia akan rebus je. Dia rebus, cicah dengan sos, buat air lada tu kan. Tidak pun kalau Kelantan tu buat etok salai. Tapi kalau kita nak lebih sedap, nak makan meratah lebih sedap, kita masak buat paprik. Masak merah, masak paprik ataupun gula kuning macam makcik kata tadi tu. Maknanya kalau untuk nak meratah ni memang sedap kita masak paprik. Bila kita untuk masak paprik, maknanya kita akan buat rempah dia suku. Ni rempah-rempah paprik. Maknanya kita masak dulu etok ni biar sampai dia terbuka gini. Bila dia terbuka gini baru kita boleh masuk dia. Baru kita boleh masuk rempah dia. Nanti hasil dia terasalah sedap. Etok-etok memang isi dia kecil. Lagi kecil etok dia lagi manis. Dia lagi manis isi dia. Isi dia memang kecil lah, isi dia tak besar. Berapa lama nak tunggu tempoh dia terbuka tu? Dia sekejap je. Sekejap je. Maknanya kita bubuh, kita tutup sekejap dengan tudung. Sekejap lagi dia akan terbuka. Lepas tu dah bolehlah masuk bahan. Bolehlah masuk bahan dia tu. Itu paling senang. Makanan yang paling senang. Makanan, kata orang, kalau orang kampung ni, tepi sungai tak payahlah nak keluar-keluar duit. Cuma pergi dalam sungai, tunggu air. Tapi masalah juga nak cari etok ni. Sebab etok-etok ni, dia kita hanya boleh cari semasa air sungai surut. Air sungai surut sampai takat peha ke, takat pinggang, boleh cari. Sebab kita kena keruk dia dalam pasir tu. Sebab dia duduk dalam pasir, kita keruk dia tu macam orang nak dulang emas tu. Kita keruk, kita ayak-ayak baru kita dapat etok-etok. Baru kita nampak etok-etok tu. Macam kalau etok-etok sungai kita, dia bersih sebab dia duduk dalam pasir. Kalau hak Kelantan tu dia hitam sikit sebab dia dalam seluk. Tapi dia besar. Ini kalau untuk paprik ni kita masuklah serai. Masa kita rebus ni masuk serai, masuk garam, masuk ni daun limau purut. Tu yang sedap tu, manis. Nanti lagi boleh rasa. Saya nak tanya, apa bahan-bahan utama untuk membuat ketupat balas ni? Ketupat balas ni? Dia dari pulut. Kacang, dia terkukus lah. Pulut dengan santan lah. Lepas tu dikukus. Dimasak tu kukus. Ya kukus dia masak. Selama dalam 2 jam, dia boleh kukus beras. Dengan santan, tu kita kukus balik selama 2 jam. Kukus pulut dulu, masukkan santan, baru kukus. Yang ni dia boleh makan dah selalu.
Tapi bila direbus, masukkan dalam air, rebus lagi sekali. Tak payah. Apa? Bila dah dibungkus dengan daun palas ni nama dia. Kalau kita ada sambal ni ada sambal. Kita sumbat sambal blok dalam ni kita gerah kupas. Kita kupas. Itulah. Ni yang biasa. Ini ada sambal. Yang ini ada serunding. Ada serunding daging. Ayam. Ayam. Apa keistimewaan makanan tradisi ni, ketupat palas ni? Dia dibuat hari-hari tertentu ataupun sentiasa ada? Sentiasa orang makan? Ada. Dia hari-hari ada. Jaga Jumaat je cuci. Dia ada kedai. Dia bakal beruas. Maksudnya senang tak nak dapat ketupat palas ni kalau hari biasa? Kalau biasa, kalau hari hujan ni payah sikit. Jadi orang nak masuk dalam hutan kan ada air kan. Masa biasa ni boleh je. Bulan puasa pun ada. Dia nak tepah raya pun boleh. Untuk tempahan lah. Berapa lama dah akak mula buat ketupat palas ni? Selama kat 7 tahun berasa. Okey, Assalamualaikum. Saya nak tanya, apa keistimewaan lok lik ni? Apa sebenarnya lok lik ni? Bahan daripada apa dia buat? Okey, waalaikumsalam. Lok lik ini adalah sejenis makanan tradisional negeri Terengganu. Yang maknanya adalah merupakan jenis makanan bagi orang dahululah. Sekarang ni memang tak ada buat lagi lah lok lik ni. Jadi bahan-bahan lok lik ni adalah beras buluk yang muda. Lepas tu kita goreng sehingga kekuningan. Lepas tu kita tumbuk dia atau sekarang ni kita mesin lah. Dan inti kepada ni kita adalah kelapa muda dan juga nisang lah. Kalau Terengganu panggil nisang lah. Gula Melaka. Lepas tu kita masukkan kelapa tadi dengan gula Melaka sehingga di antara 4 hingga 5 jam. Manakala puluk ni pula beras puluk ni kita goreng 2 jam. Goreng ni sangat gitu je, begitu sangat jelah kita goreng. Lepas tu kita mesin dan kita apabila nak menjadi dough yang macam ni, kita tumbuk dia nyo tadi bersama dengan ni lah, dengan beras puluk. Dan tumbuk dalam tu lah. Kita tumbuk dalam peralatan tradisional Terengganu iaitu lesung. Lesung kayu. Oh, lesung kayu. Lesung kayu. Pakai lesung kayu. Ya. Inilah mana benda-benda tradisional lah. Okey. Beras yang kita goreng, yang kita mesin dia sehingga jadi debu. Debu macam ni kan? Okey. Lagi? Selepas tu diuli. Kita untuk sebatikan dia, kita ulikan sedikit untuk menjadi satu dough yang sekata. Lepas tu kita getirkan dia menjadikan bulat macam ni lah. Kita getirkan dia dan kita salutkan sedikit benda debu beras puluk tadi. Inilah supaya tidak melekat antara satu dengan yang satu lagi lah. Dan inilah merupakan satu makanan tradisional yang jangan dibuat dah pada sekarang dan tidak ada dijual di mana-mana ya. Jarang dijumpa lah. Memang tak ada dijual. Memang sini je sebab kita gunakan peralatan yang benar-benar tradisional yang lama. Peralatan tu. Ya, kalau macam kuih lain ni ada campuran yang baru tapi ni memang lama tradisional betul lah. Dipanggil lok lik. Okey. Berapa lama dia boleh bertahan? Ini dia lok lik ni kalau di luar kita letak di luar antara 3 hingga 4 hari lah. Lama. Dan kalau dalam peti ais kita tahan dalam 2 minggu lebih kot. Memang dia tahan, dia tak rasa apa panggil tengik apa, kalau Terengganu panggil tengik kan. Sebab dia ada kelapa di dalam ni kan. Berbau sikit tapi memang kalau nakkan lebih lembut lagi kita masuk air fryer ke ataupun dalam microwave ke. Dia boleh panas semula. Jadi memang sedap lah. Dia lagi sedap dimakan panas lah maksudnya. Dia atas masing-masing. Setengah tu suka panas, setengah tu suka sejuk. Kita itu adalah selera masing-masing lah. Ada kira. Berapa lama dah akak buat ini? Lok lik ni kita buat dalam 7 ataupun 6 tahun yang lepas lah.
Dah lama dah kita buat dalam semasa kita pesta main pantai atau ke kenduri kendara dan juga pertunjukan lah kita buat ni. Memang dah mahir lah. Alhamdulillah mahir. Kiranya resepi ni resepi turun-temurun. Ya, resepi yang ada daripada datuk nenek kita dululah. Makna resepi tu kita sentiasa makan, jadi maknanya rasa tak ada perbezaan je lah. Cuma tidak ubah. Resepi asal sini adalah resepi asal. Kalau kuih lain ada diubah-ubah kan, nak lembut lagi, tapi ini dah memang yang sebenar-benarnya lah. Macam ni tak boleh ubah dah. Dia tak ada bahan-bahan campuran yang lain-lain. Tak ada ini je lah. Okay. Jadi akan rasa kan pendapat aku lah kan, orang-orang muda akan datang, dia orang nak tak belajar buat macam ni? Saya rasa ni adalah agak rumit sikit lah. Pasal dia, kalau dia cara dia, kita kena goreng. Goreng tu antara 2 jam. Maknanya mengambil masa yang lama, mengacau lama. Rasa dia orang rasa benda ni renyok, leceh sikit lah. Tapi kita ni berharaplah ada yang mengikut, tapi mungkin cara moden lah. Itu. Tapi cara tradisi saya rasa maknanya kurang sikit lah dia orang nak lakukan. Sebab kalau kelapa kita sentiasa panah di atas dapur lah, agar benda tu rasa lebih sedap lagi. Itu je lah. Mari kita beralih ke rumah tradisi yang seterusnya, iaitu rumah limas Belanda. Di sini, kita dapat lihat reka bentuk rumah yang berbeza namun juga mempunyai ciri khusus tersendiri yang menyelahkan keunikannya. Di pekarangan rumah ini pula terdapat pelbagai demonstrasi permainan tradisional yang disediakan oleh pihak pengurus. Antaranya ialah congkak, musang berjanggut, gasing, kaki gajah dan juga tapak hantu. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Rumah Limas Belanda. Okey, sebelum tu saya akan menceritakan sedikitlah tentang sejarah limas Belanda. Limas ni bermaksud atap ataupun perabung rumah. Belandanya di sinilah dia punya gerbang yang berukir berkonsepkan ciri-ciri ke arah budaya Belanda. Okey, rumah ni pun telah dibina pada tahun 1889. Umur rumah ni 132 tahun tapi still lagi kukuh di sini. Selepas itu rumah ini owner yang pertama dia iaitu Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Lepas tu dia bagi hadiah kepada anak endanya iaitu Tengku Ngah. Okey, rumah ni mempunyai pelbagai jenis ukiran sebagaimana yang kita lihat. Kita ada ukiran geometri, flora dan juga ukiran kaligrafi. Okey, seterusnya rumah ni mempunyai keunikan seperti acuan kuih tradisional. Kita ada contoh-contoh gasing. Main utama rumah ni adalah permainan tradisional. Sebab apa rumah ni lebih tinggi daripada rumah-rumah lain? Sebabnya pada waktu petang owner rumah ni akan spend time bersama family-nya dekat bawah rumah. Okey, rumah ni mempunyai 3 ruang utama. Yang kita duduk sekarang ni adalah ruang tamu. Sebelah ni ruang tidur, yang sebelah lagi ruang surung. Ruang surung tu bermaksud ruang untuk bermesyuarat. Kalau ada majlis keramaian apa-apa, dia akan buat dekat belakang lah. Lepas tu kita ada dapur kecil saja belalui kanan kiri. Permainan tradisional kita ada sini cokok, musang berjanggut tak boleh buka. Oh, musang berjanggut tu macam mana kak? Agak cerita. Musang berjanggut. Kita nak tahu sendiri je. Kalau musang berjanggut tu dia punya ke kacang, kita akan sediakan 6 jenis ke kacang. Lepas tu kita akan capur semua. Lepas tu kita kena asing lah nangka kacang tu. Pernah tengok cerita P. Ramlee? Gitu. Oh, nama dia musang berjanggut. Ya, nak kahwin dengan raja sebab rumah ni kan dia punya owner dia Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Okey, jadi kita macam persamaan lah sedikit dengan cerita P. Ramlee tu. Musang berjanggut, kita ada congkak, kita ada contoh-contoh gasing. Kat bawah kita ada kaki hantu dan juga tapak gajah. Saya nak tanya, permainan yang ada terdapat dekat sini, mudah tak kita nak jumpa pada zaman sekarang orang-orang main macam tu? Okey, kalau zaman sekarang ni, kalau kita nak jumpa permainan contohnya kaki hantu. Kaki hantu ada tapi serta-serta orang sahaja yang boleh main dan juga serta-serta kampung sahaja yang ada. Contohnya dekat sini, kita ada dekat kampung budaya lah, dekat Rumah Limas Belanda. Lepas tu kita, kalau kaki hantu ni, dia famous dekat ni, Kelantan. Tapi kita buat main sini, kita jadikan rumah ni permainan tradisional. Kita
kumpul semua permainan tradisional. Contohnya kita ada kaki hantu, tapak gajah dekat bawah, kita ada congkak, permainan tradisional lagi. Lepas tu kita ada musang berjanggut. Permainan-permainan ni ada tak yang mempunyai unsur-unsur yang orang kata kadang permainan lama ni kan ada unsur-unsur alam gaib ke, macam campuran ke macam tu? Okey, kalau permainan zaman dulu ni adalah salah satunya congkak lah. Congkak biasanya ada pantalaran dia apabila kita nak main tu. Okey, lepas tu contoh kalau kita main tujuh lubang kan. Okey, lepas tu adalah dia punya taktik-taktik dia tu nak main sampai menang. Adalah. Ya. Pantalaran dia juga. Maksudnya bukanlah sekadar permainan saja. Ya. Okey, ini saya tanya soalan pendapat, okey? Ya. Pendapat akak, macam mana cara kita nak kekalkan permainan tradisional ni pada budak-budak zaman sekarang? Yang sekarang seperti kita tahulah semua dah berdepan dengan gadget apa semua kan. Kita nak terapkan balik nilai-nilai tradisional dalam diri dia. Okey, pada pendapat saya yang pertama kita kena buat satu lawatan lah contoh ke kampung budaya sebab di sini memang kita kumpulkan one stop center. Okey, kita kumpulkan semua rumah-rumah tradisional, kita boleh tahu seni warisan kita dan juga kebudayaan kita. Lepas tu kita ada permainan tradisional lagi. Yang kedua, pada pendapat saya kita kena terapkan rasa cinta akan alam dan juga cinta akan rasa kesenian budaya ni pada zaman kecil lagi. Waktu kecil tu kita kena ajar dia bukan ajar betul-betul lah. Kita kena cerita. Ya, ceritakan sedikit tentang permainan tradisional. Macam barulah besar tu, tak besar lagi kecil pun dia pun tahu dah. Seterusnya, ayuh kita dengarkan sejarah dan struktur seni bina mengenai rumah bujang berkembar yang juga terkenal dengan nama rumah bujang berpeleh yang dahulunya didiami oleh golongan bangsawan dan dibina tanpa sebarang paku. Di pekarangan rumah ini, kita dapat lihat aktiviti pembuatan kraft tangan. Jadi, mari kita dengarkan sedikit perkongsian mengenai kraft tangan yang terdapat di sini. Okey, Assalamualaikum. Okey, nama saya Muhammad Hazri. Okey, sebagai orang bahagian penerangan rumah bujang berkembar ataupun berpeleh lah. Okey, rumah bujang berkembar ni asalnya dimiliki oleh Hajah Hasanah binti Kasim lah dan dipindah ke sini pada tahun 1886 lah. Okey, rumah ni dia mempunyai 2 ruang ibu. Okey, atau sebab tu dia dipanggil rumah bujang berkembar. Okey, dia mempunyai 2 ruang ibu. Okey, yang berpeleh pula adalah dekat atap ni. Shade A tu adalah berpeleh, orang Terengganu panggil berpeleh. Itu salah satu identiti rumah Terengganu lah. Dan ni adalah rumah orang bangsawan dululah. Okey. Dan rumah ni dia uniknya dinding dia, dinding dia anyaman buluh, yang bermotif siku keluang dan diselang-seli oleh kayu kembung lah. Nama dia kayu kembung. Okey. Dan kita boleh tengok bahagian-bahagian rumah lah. Dan rumah ni mempunyai 3 pintu maling. Okey, jom kita tengok. Okey, ni adalah anyaman buluh dan bermotifkan siku keluang. Ni adalah bentuk dia lah, siku keluang. Dan diselang-seli oleh kayu kembung. Okey, dan rumah ni mempunyai 1 bilik tidur. Jom kita tengok bilik tidur. Okay, ini adalah ruang tidur dia. Ini adalah pintu maling ataupun tikar labuh lah. Okey. Ni adalah katil. Dan ni adalah peti tempat dia simpan perkakasan lah. Duit ke dan sebagainya. Ni adalah tepu kayu. Okey, ni adalah tepu kayu ataupun sekarang ni orang panggil bekal lah, tupperware. Okey, orang zaman dulu panggil tepu kayu. Okey, dia tujuan dia orang zaman dulu suami pergi berdagang atau menua padi lah dan dia akan simpan beras untuk letak kat dalam. Okey, jom kita tengok. Ruang tetamu lah orang zaman sekarang. Dan sebelah sana pun adalah ruang ibu juga. Sebab tu dia dipanggil rumah bujang berkembar. Dia mempunyai 2 ruang ibu. Okey, dia boleh jadi kembar 3 dan dia akan sambung kat sebelah ni lah. Okey, ni adalah pintu maling. Okey, pintu maling ni adalah sebagai sempadan lah. Dan dia memudahkan untuk menambah lagi ruang. Dia buat siap-siap dah. Okey. Ini alat, nama dia alat menderai. Salah satu proses untuk menenun songket lah. Ini adalah contoh-contoh songket lama. Okey. Tengok sini.
Okey, ini adalah barang-barang tembaga lah. Ni adalah por tembaga. Orang zaman dulu dia kalau kahwin dia akan letaklah sirih ke atas por ni. Okey. Okey, ni adalah ketang kayu. Okey, ni adalah ketang kayu. Tujuan dia adalah untuk melicingkan kayu. Okey, orang zaman dulu dia bina rumah menggunakan pahat dan sebagainya lah, kapok, dan ni adalah proses yang terakhir lah untuk melicingkan kayu daripada selumbur. Okey. Dekat sini ada banyak-banyak perkakasan alat lama. Okey, ni adalah pelita ayam dan ini adalah jebok puyuh. Ni adalah gasing kayu dan ni acuan kuih tradisional. Okey, ni adalah uki awal lah. Okey, ni striker aram. Ni raha. Okey, ni adalah raha lama lah. Okey. Nak tanya, apa yang mendorong akak untuk membuat kraft tangan? Dia sebenarnya kalau macam kraft tangan ni kita tahu kan, apa orang kata dia dia macam apa orang kata dia sinonim dengan kita punya minat macam tu kan. Jadi kalau macam kraft tangan ni selalunya yang mendorong tu sebab dia orang kata kreatif, unik, dan benda ni macam bukan senang untuk dapat kan. Kalau kita minat memang kalau macam kata orang ajar tu macam mudah lah kita nak ni. Tu yang mendorong lah salah satu untuk macam mana ataupun macam kenapa saya nak belajar lagi lah kraft tangan tu. Okey, soalan seterusnya. Okey. Berapa lama masa yang diambil untuk menghasilkan sesuatu kraft tangan? Okey, itu bergantung atas produk lah kan. Contoh macam kita nak hasilkan kitchen anyaman bertulang. Contoh macam yang kita buat itu, ikan kan. Kalau yang mahir pun dalam boleh. Kalau yang mahir pun dalam 20 minit, dalam 20 minit atau 30 minit baru siap satu. Tapi kalau macam orang yang macam baru nak belajar, rata-rata yang datang belajar kat sini, kalau kita ajar daripada basic kan, daripada awal, memang sejam lah, hampir sejam untuk siapkan satu. Even kalau macam kita orang yang baru belajar, and then kita nak buat, contoh kita nak buat bakul anyaman bertulang kan, 7 inci kali 9 inci dia punya tinggi. Yang tu pun kadang-kadang ambil masa 12 jam untuk siapkan satu. Kalau orang yang dah mahir mungkin sekejap je lah. Kadang-kadang mungkin dia boleh buat dalam satu hari tu mungkin boleh buat dua bakul. Bergantung atas kemahiran lah. Sebab tu juga harga dia tinggi kan? Ya, dan dia sebenarnya kraft tangan ni dia berbeza harga dia in term of dia punya kekemasan dia orang kata. Sebab dia kadang-kadang ramai yang boleh anyam tapi in term of kekemasan tu tak semua boleh. Adalah macam tu. Kira macam kalau kemas tu kira rapat, lepas tu tak ada masalah, tak senang nak koyak lah. Ya, macam betul. Seterusnya, apa fungsi-fungsi kraft tangan yang akak hasilkan kat sini? Kalau kat sini kita hasilkan souvenir lah. Souvenir, dan selain daripada tu memang macam produk-produk anyaman yang lain lah. Macam beg duit ke, bunga telur ke. Dia macam banyak sebenarnya. Kalau daripada Mengkuang ni memang banyak benda yang boleh buat. Tapi kita kena belajar dengan orang lama lah. Kalau macam yang akak buat yang macam souvenir. Souvenir lah yang utama. Macam tu. Tapi kalau macam tu apa? Macam mana tu? Sajian. Tak, yang tu kita panggil terendak. Terendak tu tudung, apa orang kata, topi. Topi yang macam untuk petani kan, petani. Tapi yang ni kita display je. Ni bukan. Boleh juga untuk buat tudung saji. Betul. Contohnya macam dekat atas rumah kan. Ya, betul. Tapi dia berbeza in term of kelarai lah. Dia punya bukan jenis daun, dia punya motif. Motif tu yang berbeza sebenarnya. Okey, soalan yang terakhir. Adakah kraft tangan masih relevan dan masih digunakan pada masa kini? Ya, betul. Dia sebenarnya masih digunakan lah. Sebenarnya kalau nak comparekan dengan, nak banding dengan dulu, kalau dulu kraft tangan digunakan dalam orang kata seharian. Maksudnya dia nak buat bakul, dia nak buat topi, nak buat beg, semuanya dia guna kraft tangan. Dia buat barang-barang kraft tangan lah. Tapi sekarang dia dah jadi macam komersial. Harga dia pun meningkat sebab tak ramai orang buat satu dan permintaan dia banyak. Jadi macam kata, sebab tu kalau kita perasan, kalau zaman dulu harga dia sangat murah. Maknanya sebab hampir semua orang boleh buat. Tapi kalau sekarang
dia macam hanya orang tertentu je boleh buat. Sebab ada dah golongan orang kata generasi muda yang nak sambung, nak buat benda tu kan. Contohnya boleh yang paling nampak lah ketara yang kita boleh nampak. Contohnya tikar mengkuang. Kalau dulu berapa ringgit je. Tapi kalau sekarang 3 kaki kali 6 kaki. Yang tu dah 180. Sebab tak ramai orang buat. Iya, betul. Berbeza. Betul. Ramai orang buat dulu. Jadi sekarang ni nak. Sebab tu kalau macam rata-rata yang memang minat, memang orang kata orang yang pencinta craft tangan lah. Memang dia memang minat lah benda tu. Memang dia akan cari lah. Ya, betul. Kiranya kalau zaman sekarang kalau letak harga, orang dah tak tawar. Maksudnya orang rela beli dengan harga tu. Kesimpulannya, warisan budaya dan kesenian yang terdapat di Kampung Budaya Terengganu ini adalah harta peninggalan masyarakat Melayu Terengganu yang mempunyai nilai estetik yang tinggi, bahkan ia juga merupakan anugerah dan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dipelihara dan diamarahkan hingga ke generasi yang akan datang. Pelbagai jenis seni telah dibicarakan dalam video dokumentari ini. Maka dengan ini dapat kita lihat bahawa kesenian kebudayaan ini dapat membentuk serta melahirkan insan yang berjiwa halus, berakhlak mulia dan juga beradab sopan. Hal ini kerana dalam usaha penciptaan sesuatu hasil seni itu yang tersendiri memerlukan ketekunan dan juga kesabaran yang tinggi bagi menghasilkan karya yang berkualiti. Jadi, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita juga perlu memartabatkan kesenian dan kebudayaan ini hingga ke era globalisasi dengan cara melestarikan seni tradisi dalam masyarakat moden, meskipun terdapat banyak kecenderungan pemikiran tentang seni ini. Marilah kita bersama-sama menjangkau sehabis tangan untuk mencorakkan masa depan negara dengan warna seindah pelangi dalam merealisasikan keunikan seni dan budaya masyarakat Melayu di Malaysia. 1, 2, 3 pakak kita mari ganu. 1, 2, 3 ramai-ramai kita serbu. 1, 2, 3 ganti kita takkan jemu. 1, 2, 3 negeri Terengganu memang padu. 1, 2, 3 pakak kita mari ganu. 1, 2, 3 ramai-ramai kita serbu. 1, 2, 3 ganti kita takkan jemu. 1, 2, 3 negeri Terengganu memang padu.